Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 20 Julai bersama saya Ramzan Muhammad Saufi. Tajuk utama tengah hari ini, 2 lagi individu ditahan bantu siasatan isu video lucah. Arkitek Menara Berkembar Petronas meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 lagi individu ditahan semalam bagi membantu siasatan berhubung kes penyebaran video lucah yang dikaitkan dengan bekas Ketua AMK Santubong Haziq Abdullah Abdul Aziz. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado berkata, penahanan kedua-dua mereka adalah bagi membantu siasatan berhubung pembikinan dan penyebaran video yang mula dimuat naik di laman sosial sejak 11 Jun lalu. Tangkapan pertama membabitkan seorang individu berusia 31 tahun di sebuah hotel di Glen Mary Shah Alam pada jam 11.45 malam. Manakala tangkapan kedua membabitkan seorang lelaki berusia 29 tahun di hadapan sebuah rumah di Taman Seri Andalas Kelang pada jam 12.30 tengah malam. Berikutan penahanan kedua-dua lelaki itu, jumlah keseluruhan ditahan ketika ini ialah 5 orang, termasuk 3 daripadanya yang masih direman. Sementara itu, polis akan memohon lanjutan reman terhadap individu yang tamat reman pada hari ini dan esok. Saya difahamkan reman ada yang habis hari ini ataupun besok, dan pihak kita yang merasakan memerlukan masa yang lebih, kita akan memohon daripada untuk mendapat tambahan reman. Rumit cerita ni, rumit. Kita tidak mahu tersilap dalam membuat mengambil tindakan kita. Semalam, 5 daripada mereka yang ditahan bersama Haziq Abdullah Ahad lalu sudah dibebaskan selepas perintah reman mereka berakhir. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis penutupan perkemahan Kor Kadet Polis Peringkat Kebangsaan di Kem Bina Semangat, Kuala Kubu Baru. Sementara itu, Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Bado turut menegur segelintir ahli politik yang memberi tekanan kepada beliau dan anggotanya berhubung siasatan video seks yang tular membabitkan seorang menteri. Menurut beliau, sebelum ini pelbagai desakan terhadap dirinya oleh ahli politik membangkang untuk menyiasat ketulinan video tersebut. Mula saya dah beritahu bahawa oleh kerana sensitiviti isu ni begitu tinggi sekali, menarik minat ramailah khususnya di kalangan orang-orang politik ni, pelbagai desakan dikenakan ke atas saya, orang politik di luar ni, bukan dalam kerajaan ataupun pimpinan kerajaan tidak ada menekan saya apa-apa, tapi di luar ni menekan saya sebagai Ketua Polis Negara dengan berbagai-bagai inilah, mendesak saya mengeluarkan kenyataan tulen tak tulen. Itu bukan kerja saya. Ada apa-apa nak ditanya kepada... Beliau turut menegaskan jika ingin berpolitik, pihak terbabit jangan membabitkan orang ramai. Hal ini kerana pihak polis terpaksa berbelanja lebih serta mengambil masa yang lama untuk menyelesaikan isu video berkenaan. Arkitek terkemuka Argentina Cesar Pelli yang bertanggungjawab menghasilkan menara berkembar Petronas di Malaysia menghembuskan nafas terakhir pada usia 92 tahun. Pelli membesar di wilayah Tucumán, Argentina dan menuntut jurusan seni bina di Universiti Tucumán di barat laut negara itu. Beliau juga seorang pendidik berwawasan yang telah mengukir nama di Amerika Syarikat di pengkalan studio utama miliknya. Gubernur wilayah Tucumán, Juan Manzur, turut memberikan salam takziahnya kepada keluarga arkitek berkenaan. Hasil ciptaan Pelli termasuk Pusat Keuangan Dunia di New York, Menara Canary Wharf di London dan projek mengubah suai Museum Seni Moden New York. Loji rawatan air Sungai Selangor Fasa 1 dan 2 dan 3 serta loji rawatan air Rantau Panjang yang dihentikan operasinya petang semalam akibat pencemaran bau telah kembali beroperasi sepenuhnya pagi ini.
Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd Abdul Rauf Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan pihaknya masih meningkatkan serta menstabilkan paras kolam dan tekanan di sistem agihan bagi proses pemulihan air secara berperingkat ke seluruh kawasan terlibat. Hasil siasatan Unit Kualiti Air Selangor dengan kerjasama pihak Lembaga Urus Air Selangor Luas serta Majlis Daerah Hulu Selangor mendapati punca pencemaran bau yang tinggi adalah dari kawasan Sungai Liam, Batangkali, Hulu Selangor. Air Selangor turut mengaktifkan 16 pusat khidmat setempat PKS dan 17 lokasi pilih awam bermula 9 pagi ini bagi mengagihkan bantuan air kecemasan kepada pelanggan yang terjejas. Disebabkan gangguan air itu melibatkan kawasan berskala besar, Air Selangor pihaknya tidak dapat menyediakan bantuan bekalan air melalui lori tangki air kepada semua pelanggan yang terjejas. Sebaliknya, lori tangki air digerakkan dengan keutamaan kepada pelanggan dan premis kritikal serta kecemasan. Kezaliman Israel di bumi Palestin harus ditentang secara konsisten oleh masyarakat antarabangsa bagi memberikan tekanan berterusan terhadap rejim Zionis itu agar menghentikan kekejaman mereka. Selain ketegasan kerajaan, badan bukan kerajaan seperti Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) turut memainkan peranan penting menentang perbuatan tidak berperi kemanusiaan terhadap penduduk tepi barat itu terutama di Gaza. Pasukan petugas misi bantuan kemanusiaan MAPIM ke Gaza sejak 8 Julai lepas selamat tiba di tanah air malam tadi selepas menjayakan misi kemanusiaan Rebuild Gaza for Ummah. Pasukan itu berdepan pengalaman terkandas kira-kira 40 jam di sempadan Rafah ketika dalam perjalanan pulang ke tanah air yang amat menguji ketahanan mental dan fizikal mereka. Israel dengan begitu tersusun kalau sebelum ini melancarkan banyak operasi untuk membunuh anak-anak Gaza, membunuh pemuda-pemuda Gaza. Tetapi akhir-akhir ini mereka dengan tersusunnya menembak untuk mencacatkan pemuda-pemuda anak-anak Gaza. Kerana mereka pasti kalau mereka membunuh pemuda Gaza, 1,000 atau 1,000 pemuda Gaza akan bangkit menentang mereka. Tetapi bila mereka mencacatkan pemuda Gaza, mereka mungkin berjaya dari sudut menghancurkan jiwa dan semangat orang yang duduk dalam keadaan yang sangat trauma. Setiausaha politik kepada Menteri Luar Muhammad Nazrul Noh berkata, misi kemanusiaan itu lebih bersifat memancing bagi membantu Gaza menghadapi masa akan datang. Seperti mana adanya ladang yang dikendalikan oleh MAPIM, juga NGO-NGO lain di Malaysia. Bagaimana adanya kilang roti, bagaimana adanya pusat-pusat perbaikan dan seperti mana yang Dr. Sani nyatakan tadi akan ada pusat rehabilitasi untuk rangkaan pembinaannya. Ini adalah ruang-ruang yang saya kira sangat strategis dan tidak sekadar kita hit and run, pergi kemudian balik begitu saja. Inilah yang seharusnya disokong oleh seluruh rakyat Malaysia. Selebriti Heliza Helmi bersama adiknya Hazwani dan suami pelakon Yat Hamzah Muhammad Zulfadli Khairuddin antara terkandas 40 jam di kawasan sempadan Rafah. Berkat doa daripada seluruh rakyat Malaysia, alhamdulillah akhirnya kami selamat sampai di bumi Malaysia. Dan keadaan yang berlaku dekat Rafah Gaza itu sendiri, apa yang kita berada dekat sana, saya ada lihat seorang wanita ataupun makcik, mata dia tertutup, mungkin baru lepas operasi dan sebagainya, menunggu dalam keadaan yang terlalu panas dalam kawasan sekitar Rafah Gaza itu. Tambahnya, nasib seperti itu terpaksa ditempuhi rakyat Gaza yang terpaksa berulang-alik melepasi sempadan itu. Malah kebanyakan dalam keadaan sakit dan anak-anak kecil yang memerlukan rawatan di hospital di Mesir. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan menjadikan ekonomi digital inklusif bagi semua rakyat Malaysia tanpa meminggirkan golongan kurang bernasib baik, terutama orang kelainan upaya OKU. Menterinya Gobind Singh Dio berkata ia turut diperkasakan melalui program yang memberi peluang kepada pelajar istimewa untuk mempelajari teknologi kreatif seperti pembuatan model 3D dan animasi. We want to lead in this industry, and I think we have the capacity to do it. And Malaysia is full of talent, and I think it is definitely important for the government to play its role in identifying this talent and also making sure that we give this industry all the assistance that it needs so that they can succeed. So this is one example of a program by which we
in government and of course at the ministry level reach out to the public and to this sector, this industry, to show them that we are concerned. Jelas Gobin, Malaysia kini mengungguli digital content production space susulan terdapat platform-platform yang membantu meningkatkan prestasi industri. Selain daripada kemampuan menjana ekonomi negara, ia juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan terutamanya untuk anak-anak muda serta menjadikan Malaysia sebagai hub industri pembuatan kandungan yang menarik pelabur daripada luar negara. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Creative at School di Ibu Negara. Creative at School adalah komitmen Kementerian dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC dalam usaha membangunkan industri kandungan kreatif digital dengan lebih giat. Bukan sengaja melengahkan pendaftaran kelahiran anak, namun kekangan hidup yang ditempuh sebuah keluarga dari kampung Lat 1000 Simpang 4 di Perlis memaksa pasangan suami isteri Muhammad Faizul Saad dan isteri Nur Atikah Muhammad Othman mendahulukan apa yang dianggap lebih penting. 9 bulan telah berlalu, mereka kini gusar apabila anak bongsu Khalif As-Sufi masih belum mempunyai my kid. Sebagai isteri yang tidak punyai pendapatan, tiada daya untuk Nur Atikah berbuat apa-apa. Dia hanya mengharapkan pendapatan suami yang cuma bekerja kampung bagi menampung segala perbelanjaan di rumah. Mereka yang tinggal bersama ibu yang uzur di rumah pusaka terpaksa juga menyara 3 anak saudara yang ditinggalkan ibu bapa mereka setelah berpisah. Masa saya bersalin kat dia dulu, kira macam tahun atau fasa yang kita orang paling tak stabil lah kan. Masa tu dengan masa nak bersalin pun barang bersalin tak ada beli, tak ada persiapan. Masa tu dia punya lepas tempoh pantang tu pun nak buat dia punya my kit pun semua kereta masalah kan. Kereta tak jalan masa tu. Tu suami pun tak ada duit. Lepas tu kalau nak pergi kan kita orang lewat. Suami cakap macam kita orang tak tahu denda tu berapa kan. So postpone. Lepas tu bila anak ni pula dia orang lincah seorang-seorang kan. Kata Nur Atikah, 3 lagi anaknya yang berusia 4, 3 dan 2 tahun mempunyai my kid kecuali Khalif. Dia turut meluahkan rasa sedih kerana terpaksa merawat Khalif yang menghidap penyakit asma dengan perubatan tradisional, memandangkan tiada pengenalan diri untuk dibawa ke hospital. Prihatin dengan penderitaan keluarga ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri turun padang menziarahi mereka. Dimaklumkan bahawa keluarga ini tidak berkemampuan untuk membawa anak-anak ini ke Jabatan Pendaftaran Negara, dan insyaAllah kita juga akan bantu benda tu untuk panjangkan kes ni kepada pihak Jabatan Pendaftaran Negara, dan kita harapkan isu kaitan dengan pendaftaran anak-anak ni dapat diselesaikan dengan seberapa segera lah. Sebab dah nak cukup setahun dah umur anak ni. Jadi nanti akan timbul isu yang lain pula lah. Tambahnya, JKM akan memberikan bantuan sebanyak RM400 serta tambahan RM200 lagi dari Majlis Agama Islam Perlis bermula bulan depan. Selain memperuntukkan sejumlah bantuan bagi membaiki keadaan rumah yang uzur. Generasi yang berani berubah akan membawa kepada perubahan dunia. Berpegang kepada keyakinan itu, Realme Malaysia memperkenalkan slogan terbaru mereka, Dare to Leap, sebagai mewakili semangat Realme untuk sentiasa ke depan dalam membawakan teknologi yang lebih inovatif kepada pengguna setianya. Pelancaran slogan terbaru Realme ini menyaksikan pelbagai aktiviti dengan hadiah-hadiah menarik telah diatur bermula semalam sehingga Ahad. So Dare to Leap ini untuk to show itu semangat yang berani dalam golongan remaja. Kita ada event kat sini, itu rock climbing, ada yang boleh main itu car racing, ada banyak aktiviti dan prizes yang sangat menarik. So that's why hari ini kita meraihkan bersama-sama dengan brand slogan yang baru ini. Tambah Tiffany, Dare to Leap adalah gambaran minat dan semangat Realme untuk menyediakan pengalaman terbaru kepada peminatnya dari segi persembahan, rekaan dan kualiti. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang maut dan 5 lagi masih dilaporkan hilang dalam satu letupan yang berlaku di sebuah loji gas di tengah China. 19 yang lain cedera parah. Letupan berlaku di kilang Henan Coal Gas yang terletak di bandar Sanmenxia, wilayah Henan pada jam 5.50 petang waktu tempatan.
Menurut pihak berkuasa tempatan, letupan berlaku di unit pengasingan udara kilang berkenaan dan bukannya di bahagian tangki gas. Kejadian mengakibatkan cermin tingkap pada beberapa bangunan yang terletak dalam lingkungan 3 km pecah. Selain itu, pintu beberapa bangunan dan kediaman turut mengalami kerosakan. Mangsa yang cedera sedang dirawat di 4 buah hospital. Gempa bumi kuat yang menggegarkan Athens, Greece mengakibatkan beberapa kawasan di sekitar bandaraya itu putus bekalan elektrik. Setakat ini tiada laporan mengenai kecederaan yang serius diterima. Gempa bumi 5.1 magnitude yang berpusat kira-kira 22 km di barat laut Athens pada kedalaman 13 km berlaku pada jam 2.13 petang waktu tempatan semalam. Penduduk dikejutkan dengan gegaran yang berlaku selama 15 saat. Orang ramai lari keluar daripada bangunan di sekitar bandaraya itu untuk menyelamatkan diri. 2 buah bangunan runtuh dan retakan berlaku pada bangunan parlimen berusia 170 tahun. Beberapa gegaran susulan turut berlaku dan yang paling kuat berukuran 4.3 magnitude. Menurut laporan media tempatan, pihak bomba menerima 76 panggilan kecemasan. Lebih 12 orang yang terperangkap di dalam lift diselamatkan. Gempa bumi juga mengakibatkan perhubungan telefon terputus. Gegaran turut dirasai sehingga ke wilayah selatan Peloponnes. Ahli seismologi tempatan memberi amaran kemungkinan berlakunya lebih banyak gempa bumi. Pengawal revolusi Iran telah merampas sebuah kapal tangki membawa bendera Britain di Selat Hormuz atas kesalahan maritim antarabangsa. Britain bagaimanapun mendakwa Iran merampas 2 buah kapal di Teluk. Susulan itu, Setiausaha Luar Jeremy Hunt memberi amaran tentang sebarang kemungkinan sekiranya isu berkenaan tidak diselesaikan dengan kadar yang segera. Pemilik Britain, satu daripada 2 kapal berkenaan, Masdar yang berpangkalan di Liberia, berkata kapal terbabit pada mulanya dikuasai pegawai bersenjata namun dibebaskan dan diberi kebenaran meneruskan perjalanan serta kesemua kru kapal selamat. Semalam, kapal tangki Stena Impero dirampas oleh pengawal revolusi Iran kerana didakwa gagal menghormati undang-undang maritim antarabangsa. Menurut kenyataan yang disiarkan di laman sesawan rasmi pengawal revolusi Iran, Sepa News, kapal itu ditunda untuk menjalani prosedur siasatan dan perundangan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan. Juara Liga Super Johor Darul Takzim JDT menutup saingan Liga Super musim ini dengan mencatatkan keputusan seri 3-3 menentang Terengganu FC TFC di Stadium Tan Sri Hassan Yunus Larkin semalam. Secara keseluruhan, JDT berjaya mengumpul 53 mata daripada 22 aksi musim ini, manakala skuad penyu mengumpul 30 mata. Aksi malam tadi, TFC bermula cemerlang mendahului tuan rumah pada minit ke-23 menerusi jaringan Sanja Shakmedov. Namun kelebihan bertahan cuma 8 minit apabila Leandro Sebastian Velasquez menyamakan kedudukan 1-1. Minit ke-35 giliran Safawi Rashid menyumbat gol kedua Harimau Selatan sebelum Gonzalo Gabriel Cabrera Jordana menjadikan kedudukan 3-1 pada minit ke-44. Bersambung babak kedua, TFC merapatkan kedudukan pada minit ke-65 menerusi Sergei Andreev dan pelawat menyamakan kedudukan 3-3 ketika permainan memasuki minit ke-79 melalui jaringan Lee Andrew Tak. Keputusan kekal 3-3 sehingga whistle penamat dibunyikan. Dalam pada itu, skuad Johor Darul Takzim JDT meraihkan kejayaan merangkul kejuaraan Liga Super buat 6 musim berturut-turut bersama lebih 5,000 penyokong setia pasukan yang membanjiri dataran bandaraya malam tadi. Sambutan itu diadakan selepas majlis penyerahan Piala Liga Super musim 2019 yang disempurnakan oleh Tuanku Abu Bakar Sultan Ibrahim kepada Kapten JDT Haris Harun sejurus tamat perlawanan antara Harimau Selatan menentang Terengganu FC. Penonton yang menunggu di dataran bandaraya turut berkesempatan menyaksikan perlawanan JDT menentang Terengganu FC yang ditayangkan di skrin gergasi. Selepas itu, mereka dihiburkan dengan persembahan artis tempatan dan antarabangsa sementara menantikan ketibaan pemain bersama Piala Liga Super musim 2019.
Ketibaan pemilik kelab JDT Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim bersama pemain, pegawai dan jurulatih dengan menaiki bas khas kira-kira jam 12.30 malam disambut dengan sorakan oleh penyokong JDT. Turut hadir memeriahkan majlis Menteri Besar Johor Datuk Dr. Sahrudin Jamal. Piala Liga Super itu diarak melalui jalan utama Bandar Johor Bahru sebelum tiba dataran bandaraya. Acara kemuncak sambutan diserikan dengan pertunjukan bunga api dan persembahan lampu elektronik, termasuk juga majlis penyerahan sijil Malaysia Book of Records kepada JDT selaku kelab pertama memenangi Liga Super Malaysia 6 kali berturut-turut sejak 2014. 27 Jun lalu, skuad kendalian Benjamin Mora mengesahkan kejuaraan selepas menewaskan Melaka 2-1 di Stadium Hang Jebat, sekaligus menamatkan perebutan takhta lebih awal dengan baki 4 perlawanan Liga. Perkembangan badminton terbuka Indonesia selepas berjaya menyingkirkan pemenang pingat emas Olimpik dan bekas juara dunia Chen Long dari China pada aksi pusingan kedua Khamis lalu, pemain perseorangan lelaki negara Li Zijia terpaksa akur, langkahnya terhenti di suku akhir. Pertarungan sengit 3 set ketika bertemu Chen Long mungkin sedikit meletihkan pemain muda negara itu apabila turun bertemu pemain Denmark Anders Antons di suku akhir. Zijia tewas 16-21, 11-21 dalam tempoh 49 minit permainan. Sementara itu, dua wakil beregu campuran negara berjaya menempah ke tempat separuh akhir. Tan Kianmeng dan Lai Peijing akan berdepan cabaran sengit menentang pilihan pertama dari China, Zheng Siwei dan Xiang Yaqiong. Mereka sebelum itu menyingkirkan pasangan suami isteri dari England, Chris dan Gabriel Adcock 21-15, 14-21, 21-15. Turut mara beregu profesional negara Chan Peng Sun, Goh Liu Ying. Mereka menewaskan pasangan Indonesia Tontowi Ahmad dan Winnie Octavina Kandau dan akan bertemu pilihan kedua dari China Wang Liyu, Wang Dongping. Kesaingan Piala Asia Hoki Dalam Dewan 2019 di Chonburi, Thailand. Skuad lelaki negara semakin hampir untuk membuat penampilan pertama pada saingan Piala Dunia Hoki Dalam Dewan 2021 apabila berjaya melangkah ke separuh akhir. Malaysia menewaskan Thailand 2-1 pada aksi terakhir kumpulan A. Dalam saingan terakhir kumpulan A itu, skuad negara membuka jaringan melalui Muhammad Aminuddin Muhammad Zain yang menyempurnakan pukulan penalti pada minit ke-15. Aminuddin kemudian menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-37 melalui pukulan sudut penalti. Thailand cuba bangkit selepas berjaya merapatkan kedudukan melalui gol padang Warun Bompea pada minit ke-38. Bagaimanapun, keputusan 2-1 itu kekal hingga tamat perlawanan. Malaysia berada di tempat kedua kumpulan A di belakang juara Iran. Skuad negara dijadualkan bertemu juara kumpulan B Kazakhstan hari ini. Hanya pasukan yang layak ke perlawanan akhir bagi lelaki dan juara bagi wanita akan menempah tiket ke Piala Dunia Dalam Dewan 2021. Dengan itu, sekian Buletin 1.30. Akhirnya, saksikan aksi berani yang dipamerkan seorang pendaki di Andelsnes, Norway pada ketinggian hampir 400 meter. Saya Ramzan Muhammad Saufi. Salam hormat. Assalamualaikum.